Boleh start lah. 3, 2, 1. Dah. Pening. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. So, saya Madiha Binti Mazhar. So, saya dietitian daripada IUM Medical Specialist Center. So, hari ini saya teruskanlah kita punya topik yang diberi pada saya hari ini, diet dan diabetes ataupun kita panggil kencing manis lah. Okay. Saya teruskanlah kita punya topik. So, kita pergi ke apa ni? So, kalau ikutkan kebanyakan pasien saya yang refer oleh doktor kebanyakan mempunyai masalah kencing manis lah. Untuk topik hari ini saya akan bincangkan tentang kencing manis type 2. Okey, tapi sebelum tu saya akan terangkan jugalah untuk type 1 dan type 1 dan type 2 secara general. Okey, so kita akan mulakan Bismillahirrahmanirrahim. So, diet dan kencing manis. So, apakah itu diabetes? Diabetes ni kalau kita tahu ia merupakan ada lah. Dah. Sorry. So, apakah itu diabetes? Diabetes adalah satu keadaan di mana tahap gula di dalam darah kita adalah tinggi daripada yang normal lah. Okay. So biasanya ia berlaku apabila pankreas dalam badan kita ni dia tak lagi menghasilkan insulin ataupun badan kita tak boleh menggunakan insulin itu sendiri dengan berkesan lah. So selalunya kita akan tengok makanan yang kita makan tu akan bertukar kepada gula dalam badan kita. So insulin tu dia akan gunakan untuk membawa gula tu ke dalam saluran darah dan ke dalam sel dan tisu lah. So kita akan guna yang mana yang gula tadi kita akan gunakan sebagai tenaga. Okey. So apa akan terjadi apabila kita kekurangan insulin? So apabila kita kurang insulin, gula yang tadi tak boleh dibawa ke dalam sel dan tisu. So paras gula dalam badan kita akan jadi meningkat. So ini akan menyebabkan sel tu rosak. Merosakkan sel, sel yang memerlukan glukosa itu akan rosak dan kita tak dapat tenaga. So selain daripada itu dia juga merosakkan organ dan tisu sebab didedahkan kepada tahap gula yang tinggi dah lah. Okey. Kita ada dua jenis diabetes. Pertama kita ada jenis 1. Jadi 1 ni kita panggil diabetes atau insulin dependent diabetes mellitus. Iaitu type 1 ni dia bergantung kepada insulin lah. Kebiasaannya dia berlaku kepada kanak-kanak dan juga remaja. Okay. So biasanya untuk diabetes jenis 1 ni ataupun type 1 ni dia biasanya tidak dapat menghasilkan insulin. Berbeza dengan jenis 2 atau type 2 ini, diabetes atau non-insulin dependent diabetes mellitus ini bermaksud dia tidak bergantung kepada insulin. So jenis type 2 diabetes ni yang paling biasa kita temui lah, dan pasien saya pun mostly kebanyakannya type 2 diabetes. So dia lebih daripada 90% pengidap diabetes adalah pengidap jenis ini. Selalunya pada orang yang berumur dan berat badan yang berlebihan. Okay. So setakat ni faham, saya terangkan dua jenis diabetes. Okay. Kita ada juga satu GDM. GDM selalu berlaku, kita panggil gestational diabetes mellitus. Yang ni selalu berlaku kepada perempuan yang mengandung lah. Tapi selalunya waktu during the pregnancy je lah yang akan berlaku GDM. So after dia delivery, dia punya GDM tu akan hilang. Tapi still they have to monitor their blood sugar so lah. Okay. So kita tengok kalau mekanisme gula dalam darah tadi. Macam saya cakap tadi, gula dalam ini gula dalam darah, maksudnya makanan yang kita makan.
So dalam darah kita ada gula. So pankreas tadi dia akan menghasilkan insulin. Insulin tadi akan membantu pengambilan gula oleh sel. So bila kita ada insulin, paras gula dalam darah tu turun pada kadar yang sepatutnya lah, ataupun normal level. Okey. Ini metabolisme gula dalam badan secara normal. Kalau untuk metabolisme gula dalam badan, kalau untuk orang yang pesakit diabetes jenis 2, kita boleh tengok kat sini. Gula dalam darah dia, ini gula dalam darah. So apabila pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup, so sel yang tadi tidak dapat mengambil gula tu lah. So bila sel tak dapat mengambil gula, paras gula dalam darah tu akan kekal tinggi daripada biasa. So dia akan stay dekat dalam gula dalam darah tu, dalam saluran darah dia. So dia akan tinggi lah. Yang tu yang menyebabkan penyakit diabetes jenis 2. Okay. Okay, baru kita pergi. Apakah itu diet diabetik atau diabetic diet? Terdapat 4 tujuan utama. Yang first kali kita tujuan utama diet diabetik ni adalah untuk mengekalkan paras glukosa dalam darah pada jumlah yang normal sepanjang masa lah. Yang kedua, untuk mencapai dan mengekalkan berat badan kita. Yang ketiga, maksudnya berat badan yang disesuaikan dengan ketinggian lah, ideal BMI. Okay, yang ketiga, untuk mengekalkan lemak darah dalam jumlah yang sihat. Dan keempat, untuk menghasilkan diet yang sihat dan juga seimbang. Okay, kita tengok apakah sign and symptom, tanda-tanda lah ataupun simptom orang yang mengalami diabetes jenis 2. First kali orang yang mengalami diabetes jenis 2 ni, dia kerap berasa dahaga, frequently dia selalu rasa dahaga. Yang kedua, dia punya delay warning healing, maksudnya dia punya luka tu lambat sembuh. Yang ketiga, dia ada penurunan berat badan secara drastik, ataupun dia tengok kenapa makin lama berat badan ni makin berkurang. Itu salah satu tanda lah. Yang keempat, selalu ke toilet, selalu nak urinate ataupun nak buang air kecil lah. Dan yang kelima, selalu rasa lapar. Dan yang keenam, selalu rasa penat, letih. Dan ada juga yang mengalami skin infection ataupun rashes. Okay, antara causing faktor penyebab. Yang pertama, kita boleh tengok daripada segi berat badan, ataupun mungkin patient tu mengalami masalah berlebihan berat badan ataupun obesity. So kita boleh tengok fat berkumpul dekat dia punya abdomen. So biasanya BMI kita boleh tengok lebih daripada 25 ke atas lah. Yang kedua, dia sedentary lifestyle. So maksudnya dia inaktif, dia tak aktif, dia kurang aktiviti fizikal, mungkin dia punya makan tidur ke. So kita tengok juga dia punya aktiviti lifestyle dia lah. So yang ketiga sekali, genetik ataupun family history. Mungkin ada mak ayah yang ada masalah kencing manis pun menjadi salah satu punca lah anak ataupun kita sendiri yang dapat kencing manis. Okay, yang keempat, unhealthy eating. So yang ni saya akan tekankan lah, saya akan share untuk info unhealthy eating. So basically yang pertama sekali, high in sugar and fat. So kita tengok less fiber intake. So kalau ikutkan fiber intake ni pun penting untuk kawal gula dalam darah. Okay, so kita tengok lagi. Kita ada juga complication dia. Kalau kita tak jaga kita punya pemakanan untuk ketika kita ada kencing manis ni, ia akan menyebabkan beberapa komplikasi lah. So kat sini saya akan share, dekat brain kita akan jadi stroke, and then eye kita akan jadi blind ataupun ada cataract, buta lah. And then kita ada penyakit jantung, ada heart, and then skin, chronic one, and then boleh jadi blue, boleh jadi biru macam tu. So kidney, selalunya kalau orang yang kidney failure yang dah pergi ESRD ataupun dialysis apa semua, dia punya, kita boleh tengok dia ada history of diabetes juga. So sebab apa dia dapat masalah kidney tu tadi? Sebab masalah diabetes yang tu tadi dia tak control. Okay, so next, hand ataupun tangan dia akan rasa kebas, nerve damage, saraf problem. Lepas tu dia ada impotence, productive organ. So basically kalau orang yang ada lelaki yang memang hilang lah, orang cakap apa, kelakian macam tu. Okay, untuk food, kaki ada gangrene. So gangrene ni sebabnya kita punya blood vessel tu tadi dah rosak. Okay,
kita tengok untuk selalunya kalau untuk diabetes ni kita kalau berjumpa dietitian saya akan buat nutritional assessment dulu lah. So basically kita akan pergi kepada berat dia dulu, kita akan tengok BMI dia, kita ambil weight history dia, okay. So biochemical data, of course kita akan tengok dia punya HbA1c, dia punya blood glucose, dan renal function test, clinical data semua kita akan tengok juga lah. So after that, lepas tengok yang semua tu baru saya akan pergi dietary evaluation. Maksudnya saya akan tengok dia punya pengambilan diet macam mana, pemakanan dia macam mana, waktu makan dia macam mana. So kita akan tengok lepas ni. Okay, kita dah pergi ke prinsip penjagaan pemakanan. So kita akan tengok dekat sini apa yang kita hendak makan, kuantiti dan jumlah yang perlu dimakan, dan juga waktu makan. Okay, yang ni panduan A. So selalunya pasien yang ada masalah diabetik ni kita sarankan makan pada 3 waktu makan utama lah. So yang ni three main meals ni memang wajib makan, wajib. So tak boleh nak skip. So yang first kali kita ambil sarapan pagi. Sarapan pagi ni selalunya kita ambil pukul 6.30 pagi hingga 8 pagi, ataupun mungkin ada kita boleh pergi ke 7 ke 9 pagi jugalah. Okay, sarapan pagi, first sarapan pagi. Makan tengah hari, 12 tengah hari hingga ke pukul 1.30 ataupun 2 petang. Okay. Makan malam 6.30 petang hingga ke 7 malam, ataupun boleh juga pergi ke 8 malam lah, selewat-lewatnya. Okay. So make sure 3 makan utama ni kita ambil. So next is yang kedua, makan snack, iaitu makanan di antara waktu makan utama lah, macam in between meals lah. Contoh kalau macam pagi kita dah makan pukul contoh 6.30 hingga pukul 8 pagi kan. So minum pagi kita ambil 10.30 pagi hingga pukul 8. Dan in between lagi lepas lunch, sebelum kita nak dinner tu kita ambil minum petang dalam pukul 4 ke 4.30 petang. Dan minum malam supper sebelum tidur. Okay, nampak macam banyak kan? Okay, actually dia banyak, dia kerap, tapi kita punya kuantiti yang kita ambil tu sikit. Okay, kita pergi ke next slide. Okay, kita akan tengok dekat sini jenis dan saiz hidangan. So jenis dan saiz hidangan ni kita kena tengok ada makanan yang perlu disukat, ada makanan yang bebas dimakan, ada makanan yang perlu dikontrol ataupun diawasi. So basically makanan yang perlu disukat ni seperti carbohydrate intake. So carbohydrate intake ni sangat penting untuk kita sukat untuk pasien yang ada kencing manis lah. Kalau untuk makanan yang perlu diawasi, of course seperti yang kita tahu, makanan manis, makanan yang berlemak, berminyak, semua tu memang no sangat lah untuk pasien diabetik. Dan makanan yang bebas dimakan adalah seperti contoh sayur-sayuran yang tinggi fiber. So yang tu memang tak ada limit. So pasien yang ada diabetes boleh makan. Okay, tak perlu kontrol. Okay, kita akan tengok jenis dan saiz hidangan. So jenis dan saiz hidangan kita akan bagi kepada dua lah. Yang ini adalah sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat kita terbagi kepada dua, ringkas dan kompleks. So ringkas kita ada contoh karbohidrat ringkas adalah gula, glukosa, madu, kaya, jam, cordial, susu pakat manis, minuman ataupun makanan yang dicampur dengan gula lah. Yang ni kita panggil makanan karbohidrat ringkas. Dan kita ada juga kompleks. Makanan kompleks, karbohidrat kompleks ni adalah nasi, roti, capati, legum, mi, bihun, kuih tiaw, sayuran berkanji lah. So makanan ringkas ni kalau kita makan, selalunya blood sugar kita akan spike up sangat cepat. So kalau makanan kompleks ni kita punya gula dia akan slowly naik. So dia tak adalah terus makan terus naik. And then selalu kalau makan makanan ikan ni memang naik terus, you akan rasa lapar sangat cepat. Okay, kita pergi detail tapi saya tak akan terangkan ni lah, tapi kita akan tunjukkan sikit lah. So untuk karbohidrat ringkas selalunya kita akan ambil 50 ke 60% daripada total calories. So kalau kita ada ambil sukrose ni a part of glucose juga, kita akan kena limitkan 10% of total energy. And then untuk orang yang ada overweight, dia kena reduce lah sukrose intake. Sukrose intake ni sources of glucose juga. Okay, so the total amount is more important than the sources of time. So maksudnya kita memang kena control amount ataupun kuantiti yang kita ambil tu. Okay, next is protein. Protein biasanya kita akan ambil 15% of total calories, ataupun sudah kita cakap 0.8 to 1.0 gram per kg body weight lah.
Okay, so kalau macam orang yang ada nephropathy ataupun impairment, dia kena tengoklah pengambilan protein. Dia akan kena ambil moderate protein restriction, which is between 0.6 to 0.8. Okay, so untuk individual yang ada control type 2DM, so dia punya ingested protein, dia tak akan increasekan plasma glucose lah. So cumanya dia akan dia akan kita maksudnya pengambilan protein tak ada masalah lah, sebabnya kalau untuk diabetik kita ada kontrol untuk karbohidrat. So untuk fat kita akan tengok juga, fat kita selalunya kebiasaannya kita punya requirement 25 ke 30% daripada total kalori. So kita pengambilan kita untuk SAFA ataupun saturated fatty acid, kita ambil 7 ke 10%, dan PUFA 4 ke 7% maximize. So kita sebenarnya kena maximizekan pengambilan polyunsaturated fatty acid ni. Polyunsaturated fatty acid ni maksudnya macam daripada sumber-sumber sayur-sayuran lah, macam margarine ataupun minyak minyak zaitun kan. Okay, so minimize TFA kita panggil trans fatty acid. Trans fatty acid ni contoh macam cookies ataupun cake. So yang tu trans fatty acid. Lower intake of SAFA. So macam lower intake of SAFA, SFA ni maksudnya saturated fatty acid. Yang ni kita ambil less than 7%. Yang ni selalunya kalau kita tengok contoh saturated fatty acid, makanan yang bergoreng, berminyak, burger, ayam goreng, french fries, hot dog, yang tu saturated fatty acid lah. So kita punya pengambilan below than 7%. Yang ni kita sangat recommend untuk orang yang orang yang dia punya LDL kolesterol dia ataupun kolesterol jahat dia, bacaan dia lebih daripada 2.6 mmol per liter. Okay, untuk fiber pula, fiber kita kena ambil 20 ke 30 gram per day. Yang ni kita punya saran lah. So salt less than 6 gram per day. Alkohol pun kena limitkan at least 2 units kalau yang ada ambil alkohol. Non-nutritive sweetener safe when consumed within the acceptable intake. Okay, so macam stevia ke equal tu boleh membantulah untuk maksudnya untuk mengganti gula lah. So selalu kalau kita ambil gula, kita boleh ganti dengan equal ataupun stevia ataupun pemanis terus yang lain lah. Okay, yang ni kita pergi untuk lebih ni kita nak tengok contoh-contoh makanan yang perlu dielakkan. Macam saya cakap tadi, makanan yang perlu dielakkan adalah makanan-makanan manis lah. So kalau kita tengok kat sini, kita ada gula putih, gula merah, gula melaka, gula batu, gula-gula tu kan. So semua sumber karbohidrat ringkas tadi. Okay, antara lain kita ada juga madu, jam, kaya susu pekat manis, sirap, minuman teh, air kotak, air cordial, minuman botol, cendol, ais kacang, laici kang, bubur manis. So benda-benda yang manis kita tengok lah, biskut manis yang ada krim kan, roti manis, kuih manis, kek, aiskrim, coklat. Okay, teh tarik ni semua orang suka kan. Minuman 3 in 1. So alkohol, buah yang dalam tin tu pun, jeruk-jeruk manis, puding, tu semua makanan yang perlu dielakkan. Bukanlah tak boleh makan, boleh, tapi kalau boleh jarang ambil tu, boleh kira lah berapa kali, jangan terlalu kerap lah. Okay, kita tengok jenis makanan dan ataupun minuman dengan kandungan gula. So kalau kita tengok dalam minuman bergas, dia ada gula sebanyak 9 sudu teh kandungan gula dalam minuman bergas. Dan air kotak, kita boleh tengok air kotak yang 285 ml tu, dia punya kandungan gula ada 5 sudu teh gula dalam tu. Okay, air cordial, 1 gelas air cordial tu ada 5 sudu teh. Aiskrim 1 scoop, ada 4 sudu teh dalam tu. Okay, kuih sering muka yang 50 gram tu, yang kecil tu ada 1 sudu teh dalam tu. Kalau kuih koci ada 2 sudu teh dalam tu. Okay, kita nak tengok kandungan gula dia lah. Okay, alright. Okay, makanan yang perlu dikawal. Macam saya cakap tadi, makanan yang perlu dikawal basically daripada sumber karbohidrat. Yang ni kita akan tengok berapa portion you kena ambil, berapa banyak you boleh ambil kan. So makanan yang perlu dikawal, contoh nasi, yang ni sumber karbohidrat, nasi, mie, bihun, kuih tiaw, spaghetti, makaroni dengan oat lah. Dan ada juga roti putih, mie penuh, roti ban, biskut, cream crackers, chapati pun, toast, idli, roti canai, putu maya.
Okey, yang ni semua. Okey, ubi kentang, ubi kayu, ubi keledek, buah sukun keledek ni semua dalam kategori karbohidrat. So kalau kata saya tak makan nasi tapi saya makan banyak ubi kentang, so yang tu kena tengoklah pengambilan dia, kena kurangkan. Sebabnya bila you ambil ubi kentang pun, ubi kentang tu itself memang sumber karbohidrat. So kalau cakap tak makan nasi, makan ubi kentang, sebab tu lah gula naik. Okay, kena tengok balik apa yang kita makan. Okay, apart of that, kita ada lobak merah. Okay, lobak merah, labu merah, sengkuang, kacang dal, kacang kuda, jagung ni semua karbohidrat juga. Buah-buahan pun kita kena tengok. Sebabnya dalam buah pun ada juga gula lah, gula buah tu sendiri. Sebab tu kalau ikut orang yang ada kencing manis ni, dia punya pengambilan buah-buahan dia, kita bagi 2 serving ataupun 2 hidangan je satu hari. Okay. Dan susu, sebut coklat. So yang ni pun makanan yang perlu dikawal. Yang ni makanan yang bebas dimakan. So makanan ni kita boleh ambil freely, tak kisah. Contoh air kosong memang boleh makan, memang boleh minum, tak ada masalah kan. Kopi, teh, ataupun kopi teh tanpa gula, okey, itu bebas. Teh cina, air mineral, air limau tanpa gula, air baris tanpa gula, sup cair, okey. Semua jenis sayur ataupun ulam, okey, semua jenis sayur ulam ni semua boleh makan, tak ada halangan lah. Pucuk ubi, kacang buncis, kacang buncis, kacang panjang, kacang bendi, tauge, peria, bunga kobis, terung, timun, kailan, kangkung, salad, cendawan bayang, ataupun senang cakap sayuran yang berdaun hijau, semua boleh makan. Untuk rempah rantus pun kita boleh ambil juga lah. Contoh sabut kari, cuka, lada hitam, lada putih, bawang merah kan, halia, daun pandan, kari ketumbar, parsley, kunyit dan cili, semua tu orang yang ada kencing manis pun boleh makan. Okay, senarai persamaan hidangan. Apa maksud exchange, apa maksud serving tu kan? Okay, mostly orang tak berapa faham apa maksud persamaan hidangan tu. Okay, contoh lah kan, contoh satu cawan nasi sama dengan satu cawan mi ataupun bihun ataupun mi ataupun kuih tiaw lah, dia punya persamaannya. Okay, ataupun satu cawan nasi sama juga dengan satu cawan spaghetti, makaroni ataupun oats. Satu cawan nasi juga sama dengan 2 keping roti putih atau mie penuh, sama juga dengan 1 keping toasting, chapati ataupun roti canai, ataupun sama juga dengan 2 biji idli, ataupun sama dengan 6 keping biskut cream cracker ataupun 1 biji bun. Okey, contoh pagi, tengah hari makan 1 cawan nasi. Kata saya tak nak makan nasi lah, boleh tak saya nak makan yang lain? Okey, boleh. Rasa tak nak makan nasi, boleh makan spaghetti. So dia punya hidangan ataupun portion size dia 1 cawan juga, sama. Kata contoh masa malam tak nak makan nasi dah, nak makan roti, boleh malam boleh ambil roti, 2 keping roti bersamaan 1 cawan nasi. So daripada situ kita dah samakan dia punya hidangan lah. Maksudnya kita kata apa, kita gantikan. Okay, gantikan. Alright, okay. Ada soalan ya? Okay, soalan nanti saya jawab. Okay, untuk senarai hidangan, untuk buah pula. Okay, macam mana tadi saya cakap, satu hidangan buah. Okay, satu hidangan buah, contohnya orange, apple hijau ke apple merah ke, tak kisah, pelai, ciku, kiwi, belimbing, dia sama dengan 1 biji sederhana. So maksudnya satu hidangan buah tu, untuk apple apa semua, kita panggil satu hidangan 1 biji sederhana. Okay, kalau macam betik, temikai, susu, nanas, kita panggil 1 potong lah. Selalu macam panjang sudu besar kan, panjang dia. 1 potong tu sama dengan 1 hidangan buah. Kalau macam contoh duku, langsat, anggur, jambu air yang bulat-bulat macam tu kan, macam anggur tu kita ambil 6 hingga 8 biji kecil. Untuk durian, pisang, kurma kita boleh ambil durian 2 ulas, pisang 1 biji yang kecil tu, macam pisang emas yang pisang lemak manis tu kan, yang kecil tu 1 biji, kurma 2 biji kecil, yang tu sama dengan 1 hidangan buah lah. Okay, untuk mangga ataupun jambu batu kita ambil setengah biji sama dengan 1 hidangan, ataupun laici rambutan sama dengan 5 biji. Okay, tak faham kan? Tak faham? Tak apa. Okay, saya contoh macam ni. Saya cakap makan
makan, okey, satu hari customer ataupun patient boleh ambil 2 hidangan buah. Maksudnya kalau tengah hari dia ambil buah, contoh dia ambil buah mangga kan, buah mangga setengah biji sama dengan 1 hidangan. Okey, maksudnya untuk tengah hari itu jadi dia ambil buah mangga setengah biji, dan malam nanti dia nak makan buah lagi, dia boleh ambil mangga yang tadi setengah biji lagi. So bila setengah biji tambah setengah biji, yang 1 hidangan dan tambah 1 hidangan dia jadi 2 hidangan kan. Okay, that's it. So maksudnya dia boleh makan mangga sebiji mangga je 1 hari. Okay, faham kan? Okay, kita pergi contoh orange ataupun apple. Senang je ni, orange atau apple saya cakap 2 hidangan. So apple pagi pagi ataupun tengah hari ataupun siang kini nak ambil sebiji, and then malam ataupun dia punya dinner tu lepas dia makan nasi dia nak makan buah, dia makan sebiji. So cukup 2 hidangan 1 hari. Okay, dah faham kan? Okay, next. Yang ni kita bagi senarai 1 hidangan ke kacang dan ubi. Okay, senarai 1 hidangan ke kacang dan ubi, jagung tongkol, jagung tu lah 1 tongkol lah, 1 tongkol. Kacang hijau atau kuda atau dal atau soya 2/3 cawan. Keladi 1 cawan, buah sukun 1 cawan. Labu merah kita ambil dalam 2 keping, keledek 1 cawan, ubi kayu 1 cawan, kentang 1 biji kecil. Okey. Ini senarai dengan untuk kacang atau ubi lah. Okey. Saiz hidangan susu kita ada susu segar ataupun kita panggil UHT. 1 hidangan sama dengan 1 gelas. Kita ada juga susu tepung ataupun skim ataupun susu penuh krim. Kita ambil 4 sudu makan ataupun 1/3 cawan. Dan yogurt pun boleh ambil, tapi ambil yang kosong ataupun rendah lemak. Kita ambil dalam 3/4 cawan yogurt. Itu sama dengan satu saiz hidangan susu lah. Okay. So sumber daging dan ikan, kita kena at least dalam makanan kita lunch ataupun dinner ataupun pagi, kita kena masukkan at least 1 jenis setiap masa makan lah. So maksudnya ada 1 jenis protein, 1 pertukaran daging ataupun ayam. So kita boleh tengok dari salah, kalau daging ataupun ayam dia punya kalori dia tak sama dengan ikan. Kalau daging kita ada 7 gram protein dan 4 gram lemak. So dia punya total kalori jadi 65 kalori. Okay, kat sini kita ada chicken raw dengan lean meat. So dia punya kalori jadi 65 kalori. Kalau untuk ikan, 1 pertukaran ikan kita ada 7 gram protein dan 1 gram lemak. So dia punya kalori jadi 35 kalori. Okay, satu pertukaran lemak, biasanya 1 pertukaran lemak sama dengan 5 gram lemak bersamaan ataupun 45 kalori. Okay. So untuk minyak masak, minyak sawit lah senang, 1 sudu teh bersamaan 5 gram. Okay, 1 sudu teh. Okay. Mentega ataupun margarin mayonis 1 sudu teh rata. Mentega kacang 2 sudu teh rata. Whipped cream, krim keju, salad dressing 1 sudu makan rata. Ini maksudnya pertukaran lemak dia lah, 5 gram lemak dengan 45 kalori. So unweight kelapa parut tua, creamer sebut santan kelapa ni 2 sudu makan bumbung, baru dia punya lemak jadi 45 kalori. Okay, kalau ikutkan kita memang kena kurangkan pengambilan lemak dan minyak, dan kita pengambilan lemak yang berlebihan ni dia akan menyebabkan berat badan berlebihan juga. Okey, kita pergi contoh menu. Contoh menu. Alright, contoh menu tadi. Sarapan pagi tadi saya cakap pukul 7.30 pagi hingga 8.30 pagi, ataupun boleh juga ambil 7 pagi ke 9 pagi lah, senang kan? Macam pagi sarapan breakfast, kita boleh ambil roti biji penuh, roti whole grain. Kita ambil 2 keping. Sebab apa nak ambil whole grain ni? Sebabnya whole grain ni dia tinggi fiber. Bila makanan yang tinggi fiber ni, dia akan membantu kita untuk turunkan paras gula dalam darah. So sebab tu penting kita ambil ataupun kita tukarkan roti putih yang selama ni kita ambil, kita tukar kepada roti whole meal. Roti whole meal fiber ni kita ambil 2 keping. So 2 keping, lepas tu kita ambil dengan teh ataupun kopi tanpa gula. Itu roti. Makan roti ataupun kita buat sandwich lah kan. So kalau rasa macam tak nak makan roti lah, nak makan mi kan. Mi boleh makan mi, bihun, kuih tiaw, nasi.
kita ambil satu cawan je. Okay, satu cawan. Satu cawan dan kita ambil dengan air teh ataupun kopi tanpa gula juga. Okay. Ataupun kalau tak nak makan mie, rasa nak makan tosai, nak makan chapati kan, which is more healthy compared to roti canai lah kan. So kalau suka makan roti canai, better try tukar kepada soju, try tukar kepada tosai atau chapati lah. So ini kita boleh ambil satu keping dan kita ambil air kosong, okay. Dan ni kita boleh makan dengan kuah dan juga lah. Roti putih tadi pun okey, kalau macam tak suka juga roti berjenis putih, boleh juga ambil lah roti putih 2 keping dan susu rendah lemak. Okey, susu rendah lemak ni kalau kita bancuh kita ambil 2 sudu makan. Kalau kita ambil yang yang dalam tu kotak tu susu rendah lemak, boleh juga ambil dalam 200 ml air lah. Okey. Okay, minum pagi selalu kita ambil dalam pukul 10 ke 10.30 pagi. So minum pagi ni kita ambil contoh biskut cream cracker, kita ambil dalam 3 keping. Dan kita ambil juga dengan teh ataupun kopi tanpa gula. Ataupun rasa tak nak ambil tu, kita boleh juga ambil susu rendah lemak lah dalam 2 sudu makan. Okay, boleh juga ganti biskut tadi, rasa macam tak nak makan biskut, nak makan roti pun boleh. Ambil yang roti wholemeal dengan teh ataupun kopi tanpa gula lah, susu rendah lemak. Maybe ada yang tanya, boleh tak kalau macam pagi snacking tu nak makan buah? Boleh, tapi kena sukat lah ataupun kena kawal lah. Contoh kalau macam you dah ambil buah, macam pagi apple kan, apple mungkin yang sebiji tu you dah potong 2. So dah potong 2 ataupun boleh je ambil sebiji pagi tu kan, ambil sebiji pagi dan nanti lunch pula kena ambil apple pun boleh. So ikut kadar yang saya ajar tadi lah, yang exchange ataupun hidangan dia berapa you kena ambil. Okay. Untuk makan tengah hari ni kita ambil pukul 12 sampai pukul 1 ataupun pukul 2 petang lah kita bagi kan. So selalu makanan ni kita ambil ini kat malam tapi tak apa. Jadi kalau ikutkan yang suka-suka separuh lah. Tapi sama je, nasi putih dia 1 cawan ataupun 2 sendok. So kita ambil juga dengan ikan ataupun ayam. Ikan ataupun ayam ni kita ambil dalam seko ataupun seketul lah. Sayur hijau make sure setengah cawan ataupun lebih. So kalau kita ada kalau dalam kita punya pinggan bulat kan, so kita bahagi dia kepada yang bulat tu, kita bahagi suku separuh. So dalam suku tu kita letak kita punya nasi, kita punya karbohidrat intake, dan yang suku lagi kita letak kita punya protein ikan ataupun ayam, yang separuh lagi tu kita letak kita punya sayur lah. So memang sayur kena make sure separuh daripada yang dalam pinggan tu. Okay, untuk buah dia boleh ambil lah. So ini dia ambil contoh buah betik. So buah betik dia ambil 1 potong dan dia ambil dengan air masak. Okay. Okay. Next, minum petang. Minum petang ni kita selalu ambil dalam pukul 4 ke 5 petang macam tu lah kan. Selalu macam kita makan minum petang, kita ambil kuih apam 2 biji kecil, teh, kopi tanpa gula ataupun susu rendah lemak lah. Dan ataupun kita ambil juga dengan biskut cream cracker 3 keping dan teh kopi tanpa gula juga. So ini sama je macam kita minum pagi tadi tu lah. Okay. Makan malam. Ini untuk makan malam. Selalu makan malam kita sarankan ambil dalam pukul 6 hingga ke 8 malam lah. Ini lebih kurang lah 6 ke 8 malam, 7 ke 8 malam lah. So makanan yang selalu kita ambil untuk malam ni, nasi putih 1 cawan, suku-suku separuh jugalah sebenarnya. Okey, nasi putih 1 cawan, ikan ataupun ayam 1 ekor ataupun seketul, sayur hijau setengah cawan ataupun lebih, dan buah limau. Dia ambil yang ni buah limau lah 1 biji sederhana. So sama je macam tadi dia ambil betik 1 slice kan, sama dengan 1 hidangan. Yang ni malam dia makan buah sebiji. Tadi macam orange saya cakap 1 biji 1 hidangan kan. So dah 1 hari dah cukup dah 2 hidangan. So that's it, cukup lah buah dia ambil untuk sehari tu kan. Okay. So minum malam pun sama juga macam kita makan snacking yang lain tadi. So yang ni kita boleh ambil biskut cream cracker 3 keping dan air susu. Air susu ni make sure ambil susu yang rendah lemak lah. Dan kalau macam tak nak makan biskut cream cracker tadi, boleh juga tambah dengan kita punya oat. Oat ni kita ambil dalam 3 sudu makan penuh. Okay, yang makan dengan susu rendah lemak tadi tu lah. Okay. Next, tips makan dekat luar.
So macam mana tips makan dekat luar? Selalunya kalau kita makan kat luar ni, kita kena pilih makanan yang sesuai dengan kita. So daripada menu yang saya ajar tadi, yang saya terangkan, so mungkin tuan-puan boleh nampak lah sedikit sebanyak macam mana cara pengambilan makanan untuk kecil manis ni lah. So yang tu sekali kita pilih makanan yang sesuai. Pesan hidangan yang tanpa gula. Contoh kalau pergi kedai mamak ke apa, cakap nak air kan, air kalau you pergi Starbucks ke, mungkin boleh juga kot, tapi kurang lah kan. So kalau pergi sama, kalau selalu dia buat air teh tu, kita boleh masih nak air teh tanpa gula kan, kalau makan kat luar lah. So pesan hidangan yang tanpa gula. Pesan minuman tanpa gula. Pesan minuman tanpa gula. Pilih makanan yang di steam. Makanan pun kita kena tengok, pilih makanan yang di steam, dipanggang, ditumis, dibakar daripada digoreng. So that one is a better choice lah. Kalau makan kat luar mungkin boleh tengok yang sup-sup, noodle soup ke, macam tom yum, macam ikan steam fish. Nampak macam ikan siakap pula kan, steam fish lah. Okay. So yang ni pemakanan semasa berpuasa untuk pesakit diabetes. Kita apa saya share jugalah kan. Kalau untuk pesakit diabetes yang berpuasa ke apa, kita kena sesuaikan dengan diet dia lah. So penggunaan kita kena sesuaikan juga dengan penggunaan ubat-ubatan dia masa dengan dos ataupun dengan insulin lah. So yang ni, kalau ni kita akan pergi lagi detail bila yang topik yang untuk berpuasa nanti lah. Ini saya just go roughly je. Okay, kita kena menggalakkan aktiviti fizik yang sesuai dan secara berterusan juga. Okay, kena mengenali tanda-tanda kekurangan air. Tengok kalau orang tu puasa juga diabetes, tengok tanda-tanda dia kurang air, kurang gula dalam darah, ada komplikasi lain lah. Sebab tu kita kena check juga gula dalam darah dia. Kita kena monitor juga, walaupun dia kata nak puasa ke apa, kita kena periksa juga gula dalam darah dengan berat badan dia. Okay. So basically kalau untuk diet protokol untuk bulan puasa lah kan, ini tak apa, saya share je lah kot kan. Selalunya kalau mungkin tak bulan puasa pun ataupun tengah berpuasa ke kan, kita jangan skip sahur lah. So make sure kalau orang yang nak berpuasa, orang yang kecil manis ni, kita kena makan sahur. So kalau macam berbuka tu jangan delay, kita kena ambil juga at least ambil je 1-2 biji kurma untuk start berbuka tu. Okay. Dan lepas tu kita solat ke apa, dan main meal kita lepas maghrib lah. Lepas maghrib baru makan berat. Okay. Dan supper after tarawih kita boleh ambil juga sebagai pengganti untuk pre-bed snack ataupun kita punya supper tadi tu kan. Okay, pre-bed snack lah sebelum tidur. Okay. So makanan macam sayur, buah-buahan semua pun boleh masuk masa waktu sahur dan berbuka. So kita kena make sure kita ada pengambilan high fiber dengan fiber intake kita tinggi, dengan karbohidrat kita pun ada juga dekat setiap waktu makan tu. Okay. Kalau boleh limitkan makanan yang bergoreng dan makanan yang berlemak lah. Okay. So limit intake. So kita kena juga hadkan pemakanan yang tinggi kandungan garam untuk elakkan kita rasa haus. Sebab selalunya kalau kita makan makanan yang tinggi garam ataupun masin, kita akan kerap rasa haus, kita nak minum air, kita akan rasa dehydrate lah. Okay. So make sure kita minum air pun cukup untuk replenish kita punya fluid loss during kita punya fasting time lah. So aim at least 8 gelas sehari. So maksudnya kita kena make sure lah waktu sahur, waktu ni kita cukup ambil air. So kalau boleh ambil air yang zero sugar lah, sugar free. Okay. Okay, so kita minum banyak waktu sahur lah. Lepas tu Okay, contohlah kalau kita macam ada hypoglycemia. Tahu tak hypoglycemia ni apa? Tak tahu kan? Okay. Hypoglycemia ni maksudnya kita bacaan gula ataupun bacaan gula darah kita rendah daripada yang normal. So kalau macam mana kita nak tahu kan? Selalunya memang kita kena uji paras gula. So basically kalau bawah 3.9 mmol per liter, kita mengalami hypoglycemia lah. So bila kita ada hypoglycemia ni, kita kena rawat dia ataupun kita kena cepat-cepat bagi patient tu contoh kita terus bagi dia makanan manis, contoh 3 dessert spoon, 3 sudu makan Milo, ataupun bagi madu, ataupun boleh juga terus bagi air kotak tu kan, terus bagi dia minum. Dan mungkin bagi setengah cawan air manis ataupun 2 biji gula-gula lah. Yang ni nak dia cepat naik gula tu kan, kita tak nak dia pingsan ke apa kan. Okay.
Dan lepas 10 hingga 15 minit, kita check balik dia punya paras gula sekali lagi kita check balik. Kalau macam gula darah dia masih rendah, and then kita ulangi lagi step dekat atas tu. And then kita tengok kalau macam masa makan ni lambat lagi, which is contoh 20 minit lagi baru nak ambil makan waktu lunch kan. So kita ambil satu hidangan karbohidrat kompleks bagi kat dia. Contohnya lepas dah makan yang tu tadi, kita tengok still low, kita cepat-cepat bagi lagi, kita bagi roti ataupun kita bagi sandwich, mungkin kita boleh bagi 3 keping biskut ataupun kita bagi 1 biji buah ataupun 1 cawan susu. Okey, sebab kita tak nak kalau kita biar je orang yang hypo ni dia akan pengsan sebab dia punya gula darah sangat rendah. Okey. Mungkin yang ni ada yang familiar formula diabetik ni. Formula diabetik ataupun susu diabetik ni dia digunakan sebagai suplemen untuk individu yang tak lalu makan lah secara oral ataupun kita bagi rice tube. Kadang-kadang ada pasien yang bedridden ataupun pasien yang stroke tu kan dia dah tak boleh makan tapi dia punya gula dalam darah tinggi lagi kan, so dia ada diabetik lah, macam panis. So kita punya option untuk bagi dia makanan tu, susu tu, kita ada yang specialized punya susu lah, which is yang ni memang specialized untuk diabetik punya problem. So dia punya pembacuhan tu kena refer dietitian ataupun doktor lah, basically dietitian. Okay, so yang susu yang kita boleh ambil, yang ni boleh cari dekat farmasi kat luar, semua ada. Contoh Glucosan SR, Nutrient Diabetic, ada few lagi produk kat luar kot. So yang biasa saya guna kalau saya sendiri kat hospital memang saya guna Glucosan SR dengan Nutrient Diabetic lah. Okay, other than that kita boleh ambil juga susu soya tanpa gula. So yang ni boleh digunakan untuk menggantikan susu dan jumlah karbohidrat yang kalau kita ambil susu soya ni kena kira jugalah. So kena tengok juga. Okay. Alright. So ada masa lagi tak? Okay. Ada 10 minit lagi kan? Okay. Glycemic index. Okay. GI ni selalunya kita measure selalu the body okay. Yang ni kita nak tengok berapa lambat ataupun cepat kita punya badan ni metabolize karbohidrat dalam makanan tu untuk dikonvertkan kepada glukos kan. So kalau kita boleh tengok low GI range dia dalam less than 55. Kadang-kadang ada kalau satu produk tu dia ada tulis kat low GI ke high GI ke kan, so kita boleh tengok. So macam untuk diabetik ni kita akan sarankan untuk pasien kita ambil yang low GI lah, sebabnya makanan yang dia ambil tu akan slowly digest and then dia akan absorb slowly. Kalau high GI ni food quickly digested and absorb, dia terus digest dan terus absorb, dia sangat laju lah. So kalau untuk ni kita kena, kalau untuk patient yang ada masalah diabetik memang kita kena pilih low GI food lah. Okay, so kita tengok contoh-contoh yang low GI. So low GI biasanya yang macam makanan yang tinggi fiber, oats, so yang banyak ada whole grain, okay, oats, barley, pasta tu. So yang tu contoh makanan yang low GI. Okay. So kita tengok berat badan bersesuaian dengan tinggi. Bagi pesakit diabetik yang gemuk pula, yang berlebihan berat badan, diabetes menjadi lebih sukar dikawal. Kerana kalau orang yang berlebihan berat badan ni, dia akan menyebabkan insulin tu kurang berkesan. Okay. So sebab tu kalau kita ada kecemasan tu, kita still kena turunkan berat badan. Okay. Cara yang terbaik untuk kurangkan berat badan ni secara perlahan-lahan, iaitu antara 0.5 ke 1 kg seminggu. Okay. So makanan yang mengandungi lemak, gula, alkohol tu kita kena minimumkan lah. So kalau makanan manis, bergoreng ke kan, memang kena slowly kurangkan. So contoh senam yang terbaik dan mudah adalah berjalan kaki. Okay. 30 minutes of brisk walking benefit health. So kalau misalnya tak sempat nak orang kata apa, nak main badminton lah, nak main bola lah, apalah, so boleh pergi brisk walk je 30 minit. Okay. So apa yang penting, kita kena amalkan gaya hidup yang sihat dan aktif lah. Walaupun kata kita ni diabetik lah, tak larat dan tak boleh lah. So memang kita kena ubah kita punya lifestyle, kita kena buat aktiviti, kena jadi lebih aktif. Okay. Okay. Sekian, terima kasih. Yang tu saya punya slide saya hari ni lah, saya sharing. Okay.
So tuan-tuan ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya dekat kita punya ni lah, komen dekat bawah ni. Okey, saya ada dapat satu soalan ni. Dia tanya, Assalamualaikum puan, saya mempunyai seorang anak berumur 9 tahun dengan berat badan 47 kg. Adakah beliau berisiko dengan diabetes? Apakah dia sesuai dengan usia beliau? Okay, untuk Puan Jihan ni, kita kena tengok dia punya apa ni, dia punya orang kata apa, bukan dia kata dia punya sorry, result darah ni lah. Kita nak kena tengok dulu apa yang tak kena. Maybe yang puan ni boleh berjumpa dengan saya lah, ataupun make appointment dengan dietitian dan doktor dulu, and then kita akan go through. Mula pergi jumpa doktor and then tengok apa problem dia, and then kita, kalau doktor tengok dia ada masalah apa ni, masalah kecil manis ke apa, doktor akan refer dekat saya untuk saya bagi kaunseling pemakanan lah. Sebab kita akan tengok juga sama dia ni type 1 ke type 2 ke. So kita kena confirmkan dulu, baru boleh saya share untuk diet dia lah. Okay, so setakat ni ada apa-apa soalan yang nak tanya? Okay, so basically semua faham kan? InsyaAllah lah. InsyaAllah saya try bantu apa yang saya tahu untuk pemakanan diabetes lah. Kalau nak tahu lagi detail, and then mungkin ada lagi sebarang pertanyaan ke, boleh jumpa ataupun buat appointment dengan saya di klinik dietitian level 2 IUM Medical Specialist Center Clinic lah. Okay, dengan itu saya sudahi saya punya presentation ataupun sharing pada hari ini. InsyaAllah kita akan ketemu lagi di next session. Okay, Assalamualaikum.